لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. قال pembahasan yang keempat, kalau ikut kita nak sambung ni, perbezaan keempat-empat yang i'tibarat di antara Allah dengan makhluk. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia dan pemberian dia semata-mata menjadikan kita dan menjadikan seluruh alam ni. Lebih lagi syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dapat pula agama Islam melalui mak ayah kita yang bila mereka berdua Islam ataupun salah seorangnya Islam, kita dihukumkan Islam. Alhamdulillah. Syukur dibesarkan kita dalam masyarakat Melayu Islam yang dalam keadaan nak ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur disedarkan kita kewajipan menuntut ilmu, yang menuntut ilmu ni fardu ain, supaya benar-benar kita boleh hidup dengan cara hidup Islam, lifestyle Islam, zahir Islam, batin Islam. Zahir Islam, perjalanan Islam lah, ucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji dan amalan-amalan lain. Dan batin Islam, maksudnya iman dengan Allah Ta'ala. Dan iman sentiasa dalam keadaan beriman, sentiasa betul perjalanan tauhid kita, sentiasa betul perjalanan nafi isbat kita ke Allah Ta'ala, sentiasa mengisbatkan Allah la ilah, dan sentiasa menafikan makhluk bukan ilah. InsyaAllah memang ada pelajaran yang kita akan sambung nanti berkenaan itu. Syukur diberikan kita keupayaan, kelapangan masa dan berbagai nikmat yang menyebabkan kita boleh sampai ke sini. Alhamdulillah, semua daripada limpah kurnia dia dengan kurniaan dan anugerah dia itu. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ni, walaupun ramai ada yang tak ada ni. InsyaAllah siapa yang ada, sampaikan kepada yang tak ada esok. Memang ilmu ni tambah ngaji pondok, dia memang macam tu. Kadang tak mengaji dengan Tok Guru, setiap anak murid tu dia boleh jadi perantara untuk sampaikan apa yang guru sampai. Dia memang macam tu. Tu sistem pondok. Kalau sistem sekolah kebangsaan ni, sistem macam tu, sistem pondok macam ni dipanggil sistem mentor-mentee. Itu istilah dia lah. Maksudnya pembimbing rakan pembimbing. Pasal ada antara kita ni kadang ada yang lambat, ada yang tak faham, ada yang tertinggal, ada yang tak boleh hadir. Nak suruh guru ngajar sekali lagi pula bukan senang. Lepas tu yang akan membimbing kita, memahamkan apa pelajaran yang tertinggal tu, kawan. Pondok memang macam ni. Satu pondok memang kena biasakan diri untuk nisbah belajar, mengajar. Saya mengaji pun antara pesan-pesan arwah Tok Guru dulu. Dia kata dia sendiri pun zaman dia belajar dulu, antara kaedah dia belajar, dia gunakan bahasa gini. Kata dia, aku beli, aku jual. Aku beli, aku jual. Benda beli tu, ngaji. Jual ke apa? Ngajar. Walaupun ngajar ni, setakat apa yang ada tu, ngaji faham, ajar. Ngaji faham, ajar. Memang itu. Apatah lagi kita nak belajar ni, perkara bab iman, perkara paling besar. Pelajaran iman ni pula zaman sekarang khasnya. Zaman ni orang dah tak apa peduli tentang perjalanan iman. Sedangkan iman perjalanan paling penting sekali. Iman perjalanan paling besar. Dia teras yang paling dasar.
perkiraan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengabaikan dia menyebabkan tak diterima apa saja amalan kita, disebabkan akidah kita belum betul dengan Allah Ta'ala. Akidah kita betul sekali lalu tu satu hal, bahkan akidah kita sentiasa kena betul. Yang tu yang terus insya-Allah kita nak faham makna la ilaha illallah ni dengan bantuan kitab yang kita pakai, yang saya buat ringkasan atas nama Zadul Murid ini fi bayani makna kalimat tauhid. InsyaAllah pada pagi ni kita nak menyambung tentang apa yang telah bicara dulu mengenai 4 i'tibarat, 4 angles, 4 pemerhatian yang kita nak kena perhati, yang 4 perkiraan, 4 angles, 4 pemerhatian, 4 perkiraan ini memang telah dibahas oleh ulama kita. Bila sebut kata tauhid ke Allah Ta'ala ni, ada tauhid dari sudut zat, sifat, af'al, asar. Cuma saya tak pastilah dah sebulan ni ingat tak ingat lagi kan. Pelajaran ni pula kadang jarang didengar, jarang disebut, jarang dibicara, walaupun sebenarnya kefahaman tentang zat, sifat, af'al, asar ni memang kita 24 jam kita pakai. Sebenarnya informasi ini ke makhluk kita pakai, ke Allah Ta'ala pun sepatutnya kena pakai, kena faham. Cuma bila kita tak menghalusi pelajaran itu, kita rasa macam ni benda baru, benda terasin, sedangkan tak dapat. Tidak seluruh kehidupan kita ni mesti ada istilahnya zat, sifat, af'al, asar mesti. Jadi kalau kita rujuk sikit, kita ingatkan balik pelajaran lama yang telah kita belajar, pasal nak sambung ni benda besar, hasil daripada apa yang telah kita faham lepas. Kalau yang lepas dah ingat, alhamdulillah, hari ni sebagai mutalaah aja. Kalau tak ingat, macam kena tobat ngaji lain. Kalau tak pernah belajarlah, cuba tengok, cuba fahamkan sikit apa yang dikatakan zat, sifat, af'al, asar. Kerana atas pembahasan bab akidah ni, kita kena tauhidkan Allah Ta'ala, tauhidkan zat dia, tauhidkan sifat dia, tauhidkan af'al dia, tauhidkan asar dia. Yang selalu kita dengar orang selalu sebut, tauhidkan zat dia, tauhidkan sifat asma' dia. Dia yang sebut gitu. Selalunya asma' ni kalau tertib Nusantara ni kita sebut belakang. Zat, sifat, af'al, asma'. Dia sebut belakang tu. Juga kita dah bicara sikit dulu asma' tu duduk di mana, kerana rekod dari segi pembahasan asma' dan sifat dia duduk martabat sama. Pandang pada sudut apa yang dinisbahkan kepada zat. Baik. Jadi asal kita nak bicara ni, nak sedikit ulang kaji zat, sifat, af'al, asar. Boleh ingat lagi zat apa dia? Zat apa? Karbohidrat, protein. Bukan. Itu zat ilmu sains. Zat ni, kalau dari segi definisi, dia kalau dengan apa yang dah ditulis itu, tempat rujuk apabila disebut suatu nama ataupun sifat. Bahasa Arab dia ialah marji'u asma' wa sifat. Satu takrif lain disebut zat ni apa? Dia maqama bi nafsihi. Sesuatu yang dia berdiri sendiri. Masuk berdiri sendiri ni, bila kita sebut sesuatu, maka tasawur, tergambar pada kita perkara tersebut. Perkara tersebut boleh ada tasawur dalam fikiran kita. Yang bila kita sebut satu sifat ataupun nama, pasti akan ada marjik ni, tempat rujuk ni. Itu kita sebut contoh macam mana? Kipas. Isyarat dengan mata sikit. Kipas macam mana? Kipas kan nama kan? Kipas nama. Kipas nama lah. Mana kipas? Ini kipas apa? Kipas siling.
Tu pun kita belajar dah itu tak. Tu kipas dinding. Tu kipas satu lagi. Tu kipas apa pula? Kipas lantai. Kipas ni. Kipas tangan. Kan macam mana pun apa benda kipas ni? Macam mana boleh faham kipas? Kenapa yang ni tak panggil kipas? Kenapa yang ni tak panggil kipas? Ni kenapa tak panggil kipas? Kenapa? Pasal ada sifat. Jadi sifat ni apa dia? Sifat ini, sifat ni ciri-ciri yang menjelaskan zat. Itu sifat. Tarif lain, sifat ialah maqama bizat. Sesuatu yang ada di zat. Itulah sifat. Apa yang kita cirikan, nak mencirikan zat, sifatlah. Sebut, meja ni meja. Meja nama. Meja, mana meja? Mesti ada tempat rujuk dia. Yang ni bukan marjek meja, ni bukan meja. Meja. Ni bukan meja, ni bukan meja. Takkan meja tak kenal. Jadi bila kita sebut nama, mesti ada, mula-mula kita akan refer ke siapa? Rujuk ke siapa? Zat. Nama siapa? Muhammad Azman. Muhammad Azman mana Muhammad Azman? Kan nama. Mana Muhammad Azman? Ni orangnya. Zulkhairi dan Zulkhairi. Tak jumpa lupa lagi. Macam mana kita sebut nama hari tu kan? Nama siapa kita sebut nama hari tu? Nama saya ngajuk lah, tapi tak ingat saya sebut nama siapa-siapa ni nama. Nak sebut apa? Nama mesti ada. Mesti ada zat. Satu, la ilaha illallah. Allah tu nama. Bila ada nama, ada siapa? Ada zat Allah. Takkan nama, terkonti-konti nama saja. Kita sebut tirai, mana tirai? Ada zat tirai. Maksudnya ada ainnya. Kaedah kita, khasnya bila kita sebut sifat ataupun nama, mesti ada tempat rujuk dia. Mesti ada. Mesti ada. Kamera, mana kamera? Ni kamera. Tripod. Ni tripod. Rehal. Ni rehal. Jadi kita sebut rehal, tripod, apa tu? Tu semua nama. Ain nama yang kepada ain tersebut, benda tersebut, akan dirujuk. Itulah dipanggil zat. Cuma ke Allah Ta'ala, tak panggil lah benda. Tak panggil lah ain Allah Ta'ala, subhanallah. Tapi ke Allah Ta'ala, memang istilah dipanggil zat. Itu istilah kita. Bahkan dalam istilah makhluk, pun atas nama guna zat, zat juga. Macam kita, kalau saya, Rozaini, siapa? Inilah zat saya kan. Zat saya. Cuma atas nama makhluk, zat kita berbeza dengan zat Allah Ta'ala. Itu ada, memang kita akan bercakap nanti insya-Allah. Ya Allah Ta'ala atas kita bercakap, dia ilah. Makhluk ialah makhluk. Dah ada ciri makhluk, kita dah belajar lepas. Makhluk ni, zat makhluk, dia ada istilahnya jauhar, jirim. Kita belajar agak juga dulu. Jisim. Maksudnya kita ni terdiri daripada molekul-molekul, zarah-zarah. Ada zarah apa? Kita ada tulang, darah, daging, urat. Dan kita akan occupy space. Kita akan mengisi ruang. Ni keadaan makhluk. Makhluk ni bila yang tu ciri dia, dah ada zarah, molekul. Mesti ada cara lekatan, cara lekitan, yang tukut bahasa. Ada cara-cara struktur itu disusun. Kan? Susun bentuk macam ni, struktur macam ni, struktur macam ni. Dia akan menyebabkan ciri begini, ciri begini. Kalau H2O, air. CO2, karbon dioksida. Contoh-contoh mudah kan. O2, oksigen. Pasal apa tu? Tu semua adalah struktur molekul. Cuma kita bila tak belajar bab sains tu, peninlah kita sikit, susahlah sikit pelajaran tu. Tapi itulah ciri makhluk. Dan itulah ilmu yang telah dibongkar oleh ulama kita asalnya. Yang sekarang ni bila orang Islam dah tak peduli benda tu, orang kafir pula dia ke sana menghalusi benda-benda macam tu sampai dia boleh ambil ekstrak. Kalau tongkat ali dia boleh ambil apa benda kat tongkat ali tu yang ni memberikan tenaga. Kat daun misalnya aloe vera yang ni untuk memberi kesembuhan pada kulit. Kita makan tu
Pasal apa? Di atas ciri-ciri molekul lah. Molekul, struktur, perstrukturan, tidak balas kimia, apa macam-macam saya nak sebut tu. Kena ngaji suku tu. Ilmu sains dalam ilmu kimia. Satu dia orang ada makmal, ada kelalang, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Semua macam mana tu semua makhluk. Makhluk. Jadi ilmu tu, ilmu dalam bab makhluk semua. Khas kita belajar dalam pelajaran akademik, ilmu sains lah. Ilmu kimia dia, fizik dia, biologi dia. Ataupun ilmu-ilmu saja yang lain. Saya tak panjang kat situ pun, cuma saya nak sebut. Kat kita makhluk ni, atau umumnya bila kita sebut zat kita, ni lah ada istilah saya nak sebut asal, jirim, jisim. Itu istilah Arab kita, yang dalam kitab juga ada antaranya kita dah bicara. Ada zarah molekul, memang asalnya bahasa Arab, dah jadi istilah sains dah pun. Kalau asal bahasa Arab disebut jauhar, bila dirangkum, disusun, maka terbentuklah kita. Dan kita pula bila ada dia akan mengisi ruang. Itu yang dipanggil jirim, dia occupied space. Dan mesti akan ada tempat kita ada kat mana, langit yang kita berbumbung kan, bumi yang kita pijak. Kita akan dilalui oleh masa, akan ada tempat, ruang, itu makhluk semua. Makhluk tu juga kita bicara dulu, ada makhluk alam syahadah, makhluk alam barzah, makhluk alam amr, macam roh tu. Roh sekalipun masih makhluk. Walaupun mata tak nampak, memang dia ada, roh tu ada kat kita pun. Tapi kita tak boleh capai dia, tetap dia makhluk. Walaupun kita tak tahu realiti dia, molekul dia, zarah dia macam mana, bentuk dia, rupa dia macam mana, ciri, sifat kita nak hurai pun tak pandai. Tapi tetap roh ada apa? Roh tu nama, ada apa? Ada zat roh tu, ada. Jadi setiap nama ataupun sifat yang kita sebut, mesti ada zat dia. Jadi sebut Allah pun sabit zat dia. Cuma zat Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah memang ada. Dan kita atas belajar bab akidah ni, kita tak diajar, tak disyarah oleh tutup guru para ulama daripada zaman Nabi lagi, sahabat tabi'in, tabi'in, mengajar kita memikirkan zat Allah Ta'ala. Memang tak boleh. Pasal tak ada manusia, tak ada makhluk yang boleh mengenali hakikat zat Allah Ta'ala. Boleh. Satu ke Allah Ta'ala ni apa kaedah kita? Apa yang tersawur, tergambar, ma yatasawwaru fi balina, apa yang tergambar, terhayal, terfikir dalam fikiran kita, kepala otak kita, berbahasa mudah gitu. Allah SWT menyalahi daripada apa terfikir. Pasal apa? Fikiran kita pun makhluk. Kita pun makhluk. Gambaran makhluk, fikiran makhluk, hayalan makhluk. Apa lagi yang sebut? Fantasi makhluk. Semua tu makhluk. Allah. Laisa kamitslihi syai'. Subhanallah. Takkan ada siapa pun boleh mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Tapi bila sebut Allah, Allah bukan fantasi, Allah bukan hayalan, Allah bukan hanya satu kadar fata morgana apa seumpama itu. Subhanallah. Allah ada hakikat zat dia. Di atas sabit hakikat dia, itu yang sabit atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Akhirat esok antara nikmat paling besar sekali dalam syurga adalah nikmat Allah Ta'ala beri pada kita keupayaan kita boleh melihat zat dia yang mukhalafah lil hawadith. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala, tak kenal Allah Ta'ala? Mukhalafatuhu lil hawadith. Laisa kamitslihi syai'. Kalau kita duk sangka ni Allah, sedangkan ni tu atas ilmu yang kita dah belajar ni makhluk, jirim, jisim, jawhar, arat, ada beberapa istilah juga. Kita dah belajar, tak faham tanya lain. Kalau tak kerti, tobat ngaji lain. Yang tu kot bahasanya. Itu pun lama saya tersebut bahasa tu. Pasal apa? Kena mengaji. Pasal kena faham istilah tu. Allah mustahil lah tu. Allah bukan cahaya, bukan malaikat. Bukan. Malaikat kalau hebat sekalipun, cahaya. Masih makhluk. Jin daripada api, makhluk. Roh, lagi tak tahu apa nak hurai. Makhluk. Asal nak sebut, masih zat. Yang kata setiap nama mesti ada zat yang akan dirujuk. Itu kita sebut nama. Kalau sebut piring pun, mana piring? Piring. Ni bukan pinggan ke? Kenapa, apa beza pinggan dengan piring? Apa yang menyebabkan beza pinggan dengan piring? Ciri dia, sifat dia, pandai. Alhamdulillah. Apa beza piring dengan pinggan?
Saiz. Piring apa? Kecil. Pinggan. Besar lagi pada pinggan. Nama lain dah. Talam. Besar lagi pada talam. Tak adalah talam besar lah. Api besar pada talam apa lagi? Kawah. Kawah lah tak dalam dah. Kawah benda lain. Kawah dia dah jadi zat alat untuk masak duduk atas tungku kan. Pula tu mesti pungkok dia bulat kan. Kalau dia bentuk bulat macam tu, tapi lepior, tu peroyok. Apa yang menyebabkan zat tu boleh jadi macam tu? Sifat dia. Lain sifat, lainlah zatnya. Dan bila lain zat, lainlah sifatnya. Boleh? Jadi saya nak ajar apa tu? Balik pada apa telah kita belajar dulu, zat sifat. Jadi tengok boleh huraian itu, maksudnya boleh ingat lagi lah pelajaran itu. Itu pun memang kita belajar itu, belajar zat sifat, af'al asar saja, betul tak? Jadi atas kata zat, ada zat benda bernyawa, ada zat tumbuhan, ada zat haiwan, ada zat yang kita boleh nampak, ada zat yang kita tak boleh nampak. Tapi walaupun tak nampak, tak boleh nak menafikan zat yang memang ada zat dia. Betul? Roh, ada tak ada? Ada. Tapi tak boleh nampak, tak boleh nafi, tak semestinya. Apa yang nampak, mesti boleh dilihat, tak semestinya. Tapi, bila sebut sesuatu, yang bila sebut dia ada nama, ada sesuatu, mesti sabit zat dia. Oksigen ada tak? Ada. Nampak tak? Motor ada tak ada? Ada. Ada apa? Ada zat dia. Atas kirah kita sains, memang telah dibuktikan pun, dan bukan saja atas teori, boleh dikumpulkan, boleh dimampatkan, boleh simpan dalam tabung. Waktu pakai, tabung, boleh. Maksudnya, ada benda yang boleh dihimpun. Macam mana ciri-ciri dia? Ada ciri-ciri dia. Macam mana nak hasilkan dia? Ada tindak balas nak hasilkan dia. Itu kena ngaji suku lah. Saya bukan ajar ilmu kimia. Buka kelas lagi kena buka makmal pula. Bukan sikitnya belanja tu. Saya melawak tu menyambil-nyambil. Jadi, kita nak faham, nak kenal Allah. Jadi, antara keadaan nak kenal ni, kena faham istilah. Pasal, Allah sabit zat, sifat, af'al, asar. Bila dia buat kat kita, dia zahirkan kita ni, sama juga. Dia zahirkan kita dengan ada zat, sifat, af'al, asar. Saya baru ulang balik zat dan sifat kan. Dan bila zat dengan sifat, bila ada makhluk ni pula, ada makhluk yang boleh bergerak, tak boleh bergerak. Jadi makhluk yang boleh bergerak. Maka bila ada makhluk boleh bergerak ataupun boleh ada satu tindak balas, kita akan nisbahkan perbuatan kat dia. Berjalan, berlari, makan, minum, duduk. Jadi perbuatan ni apa? Perbuatan ni, kalau tengok nombor 3 tu, perbuatan ni adalah af'al lah, saya terjemah perbuatan. Perbuatan ni dia menzahirkan sifat. Dia zuhur sifat. Dia menzahirkan sifat. Sebab perbuatan menunjukkan sifat apa yang ada. Nasi. Agak-agak apa perbuatan yang kita selalu duk faham ada pada nasi? Tak tahu? Nasi boleh berjalan ke? Tak boleh. Apa yang boleh berlaku pada nasi bila kita makan? Kenyang. Nampak macam ada perbuatan yang dia. Betul? Siapa lagi kenyang? Tu tauhid. Tu pelajaran memang akan sambung ni. Kalau duk faham nasi bagi kenyang, apa nama itu? Itulah syirik. Syirik kita bukan sembah tokong. Apa syirik kita? Syirik kita mengisbatkan selain pada Allah Ta'ala boleh memberikan mudarat dan munafaat. Kita tak rujuk pada Allah Ta'ala. Makhluk tetap makhluk. Makhluk, dia tak boleh tunai hajat sesuatu. Makhluk, dia hanya sabab tunai hajat. Makhluk, mesti duduk tempat makhluk. Makhluk takkan jadi ilah. Sama ada bab zatnya, sifatnya, af'alnya, asarnya. Tadi saya nak sebut tu, af'al, sambil tu sebut balik ketuhanan. Nak sebut asal, makanan. Dia bukan boleh bergerak pun, tapi there is something there. Kita dahaga minum air macam mana? There is something there. Apa yang something there tu? Cakap putih sikit lah kan. Apa something there tu? Dahaga minum air, lega. Kalau minum petrol,
Si Islam cirit. Petrol ke menceritkan kita? Tidak. Tapi itu perjalanan sabab. Tak percaya, try minum. Silap mampus. Bunuh diri lah hukumnya. Jangan buat benda mudarat. Itu peraturan kita. Peraturan yang telah maklum. Ada benda yang istilah maklum lah ni. Pada proses adat. Berdasarkan sabab-sabab. Buat ni, dapat ni, buat ni, buat ni. Yang ni semua hukum adat. Bab akidah, kita tak beriktikad dengan adat. Bab akidah, kita beriktikad dengan hukum akal istilahnya. Satu, makan kenyang. Makanan mengenyangkan, tu hukum adat. Adatnya makan banyak kenyang. Makan sangat banyak sampai sa'ah mengah. Tak makan 3 hari, lembek, leput. Macam tu. Tak makan, minum 3 hari, mampus. Contoh. Macam mana boleh faham? Bukan Allah ke bagi mati? Ya, Allah bagi mati. Tapi ada sebab mati. Bukan Allah ke bagi hidup? Ya, Allah bagi hidup. Tapi ada sebab hidup. Yang ni yang proses kita nak mengenal, bagi faham, makhluk ialah makhluk, Allah ialah Allah. Dan nak kenal pun, nak kenal apa? Nak kenal dari sudut zat, sifat, af'al. Saya sebut af'al ni. Ini makanan bukan boleh bergerak, air pun bukan boleh bergerak. Kalau nampak dia duduk mengalir daripada puncak gunung, bukit pun bukan bergerak. Bukan dia bergerak. Tapi dia digerakkan. Dengan sebab kedudukan dia yang tinggi, dia jatuh. Ada Allah yang buat graviti. Bukan graviti, dia sendiri boleh menarik. Tak ada. Atau makhluk ni apa? Makhluk ni di atas istilahnya perhiasan dari sudut. Yang ni nampak seolah-olah ada sesuatu. There is something there kat makhluk. Tapi makhluk adalah tetap makhluk. Yang kita nak rasa something ni, Allah Ta'ala ni. Yang inilah baru kita tawajuh istilah betul-betul. Yang inilah baru istilahnya Tauhid Allah Ta'ala. Tauhid ni maksudnya apa? Apa Tauhid? Mengasakan Allah Ta'ala. Asa apa? Atas saya sebut ni mengasakan apa? Perbuatan dia. Kita berjalan. Memang kita berjalan, takkan Allah berjalan. Allah berjalan. Tak bahasakan berjalan ke dia. Allah makan. Allah minum. Tak, malaikat pun tak makan, tak minum. Untuk siapa berjalan? Kita berjalan. Macam mana kita boleh jalan? Allah bagi kederat aku berjalan. Baru tauhid namanya. Kalau aku berjalan, aku minum, aku sihat, aku kuat, aku bagus, aku pandai. Apa nama itu? Komunis namanya. Siapa saya kata komunis? Pandai. Bukan komunis duduk dalam hutan, bukan siapa tembak orang, bukan komunis tu. Faham komunis ni fahaman tak bertuhan dia. Kenapa saya sebut komunis tu? Duk rasa aku kuat. Komunis tu. Komunis tu. Kenapa komunis? Aku kuat, tak rasa Allah yang bagi kekuatan dekat aku. Kaedah akidah kita ba'afa'an macam mana? La hawla wa la quwwata illa billah. Itu akidah dia. Baru tauhid Allah Ta'ala. Tidak tak tauhid. Sebab tu pelajaran dia bukan dalam kelas je. Dia praktik 24 jam. Sebab tu kita beriman bukan hanya sekadar subjek pelajaran, terima hadam, okey aku dah beriman. Tak. Iman ni di atas praktik dia. Iman ni praktikal. Boleh lah kau rujuk ke Allah Ta'ala. Ke kau terpedaya, tertipu, gurur. Kita jatuh hati ke makhluk. Situlah tempat dia. Situ yang datangnya Quran, hadis Nabi, para ulama, para awliya, supaya keluarkan kita daripada jatuh hati ke makhluk ni dari sudut akidah untuk rujuk ke Allah Ta'ala dari sudut zatnya, sifatnya, af'alnya, asarnya. Tanpa pelajaran kita yang betul, kita akan rasa iman ni hanya sekadar teori yang kita belajar. Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa. Tapi duk buat, duk rasa aku ada kuasa. Bukanlah nak menafikan apa Allah Ta'ala dah bagi kat kita. Bukan. Hak kita beriman ke Allah Ta'ala ni, apa yang ke Allah, beriman ke Allah, bagi ke Allah Ta'ala, apa ke makhluk, faham makhluk ialah makhluk, mengimani apa yang Allah Ta'ala bagi ke makhluk, makhluk adalah tetap makhluk. Ni, iman. Salah letakkan apa yang Allah Ta'ala bagi ke makhluk, merasai ke makhluk ni seolah-olah apa yang sabit pada Allah Ta'ala. Satu kacau. Tak mana sabit ke Allah Ta'ala ni?
Atas kita bicara nanti ke depan, kita ada sebut kat sekali lalu, tahu mana? Tang rasa fakir. Allah, antara yang telah kita belajar, Allah ni, dia tak hajat pada suatu makhluk lah yang berhajat pada dia. Allah ghani, makhluk fakir ke Allah. Atas nama makhluk, semua makhluk kedudukan dia fakir. Yang tu yang kita akan detail lagi nanti. Fakir bab apa? Fakir bab zat, fakir bab sifat, fakir bab af'al, fakir bab asar. Saya mahu sentuh af'al untuk sekali lalu refer balik zat, sifat, af'al. Saya sebut makanan yang tak ada gerakan tu pun kita boleh rasa macam ada af'al. Tambah makhluk yang memang ada pergerakan, ada aktiviti, ada sesuatu, tambah kat kita ada pergerakan, kita akan rasa kitalah pemilik pergerakan, betul tak? Memang betul pun kan? Saya duduk mengajar ni, saya duduk bercakap tak? Hampa duduk angguk kepala, betul kan? Hampa duduk tengok mata kan? Hampa duduk dengar kan? Hampa duduk duduk kan? Hampa duduk bersila kan? Hampa duduk goyangkan badan kan? Hampa duduk tulis kan? Memang sabit perbuatan dengan kita, betul tak? Pasal apa? Pasal ada pergerakan. Jadi ada af'al kat kita tak? Ada. Kalau kita belajar bahasa Arab, nama dia af'al. Kita belajar bahasa Melayu, panggil dia kata kerja. Ada kata kerja kat kita tak? Hampa ada buat apa? Mendengar. Memerhati. Menumpu perhatian. Memokuskan pandangan. Memberikan konsentrasi pendengaran. Contoh macam-macam kan. Ada yang sampai mengantuk. Tidur. Letih. Ada juga kan. Ada yang seronok, gembira, seronok. Ada yang stres, ada yang jasad kat sini, kepala otak tempat lain. Macam-macam hal ada kat kita. Kan ada sabit kat kita macam-macam kata kerja. Saya nak sebut kata kerja tu. Inilah af'al. Jadi kita ada af'al tak? Malaikat ada af'al tak? Ada. Jadi jangan nafikan kita tak ada perbuatan apa-apa. Kita tak boleh buat apa-apa. Kita tak boleh buat apa-apa. Katuk Allah sakit tak? Dah ada tongkat tu pegang je lah kan. Katuk sakit tak? Sakit. Jadi boleh apa-apa. Sepak lah. Agak-agak bekak pipi. Jadi maksud ada perbuatan kat kita. Tapi atas nama perbuatan, kita berjalan, kita sepak, kita bercakap. Tapi daya pemberi kuasa tu siapa? Allah. Tak ada siapa boleh bagi daya. Bukan daya daripada kita. Kita la haula wa la quwwata illa billah. Pelajaran ni dia bukan pelajaran teori. Dia praktikal. Hari-hari. Naik kereta pun. Daya kat kereta. Berapa kuasa kuda tu? Naik Avanza, cara Avanza. Naik apa? Tu pun berjalan. Kena disemput, mampus. Siapa sebenarnya bagi hidup? Allah. Tapi nak bagi sebab hidup, kena bagi betul. Apa masalah dia ni? Bateri ke? Enjin ke? Minyak masuk air ke? Plug tak elok ke? Pelat kotor ke? Ke dia punya oil seal dia ada masuk minyak hitam ke? Contoh ke? Macam-macam hal lah. Ke kabel putus ke? Ke kabel berkarat ke? Apa macam-macam hal lah. Mesti ada sebab-musabab dia. Betulkan sebab. Betul-betul buat jadi elok macam mana? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Kalau jadi tak betul pun, semak tu. Apa masalah dia? Semak. Hati tetap rujuk Allah Ta'ala. Nak jadi benda yang pelik menakjubkan ni, itu hal Allah Ta'ala. Itu hal dia. Kaedah kita buat sebab. Minyak kereta sepatutnya nak bergerak kena pakai petrol tak? Kita tak ada petrol, ambil air sejuk je. Ambil air mineral, bismillahirrahmanirrahim, tuang. Boom. Jalan tak? Adatnya tak berjalan. Tapi boleh tak berjalan? Kalau Allah Ta'ala kendaki. Agak-agak berjalan tak? Jangan duk buat. Jangan duk buat. Siapa? Menyalahi peraturan sebab. Yang tu Allah Ta'ala nak beri tu anugerah dia. Kalau kau belajar sihir, kau boleh buat. Tapi sihir, ilmu sihir tak disuruh kita belajar. Bahkan silap jadi kubur. Kalau Allah Ta'ala nak pergi luar biasa, itu bukan kerja kita. Kita ambil yang biasa, yang beradat je. Isi petrol. Kau nak 95 ke 97? 97 bayar lebih sikit. Nak minyak kualiti, ambil minyak kualiti. Tak ada, kau pakailah minyak burak oil tu. Sajalah sebut itu kan. Saja sebut. Tak ada, kau nak beli minyak mahal, belilah yang bukan 97. 100 punya. RON 100 kan. Beli minyak ni. Tapi harga mahal lah. Brum. Cawan. Brum. 2 cawan. Nak cerita apa ni? Minyak yang kita pakai tu. Buat bagi sahabat betul.
Bersabar lagi betul. Hati macam mana? La ilaha illallah. Saja saya menyambil tu kan. Memang kita nak kesal dia sebenarnya. Cuma atas saya sebut tu, saya nak rujuk balik apa yang kita belajar, apa af'al. Af'al. Dan bila ada af'al, akan ada kesan pula lepas pada af'al, apa dia? Asar. Asar ni ambil bahasa mudah, dia lah natijah ataupun hasil daripada perbuatan. Ni asar Sony. Sony ni original ke? Gaya itu original lah, tak tahulah ceplak ke apa. Ni asar manusia. Betul ya? Masuk asar tu, kesan kan? Inilah asar Tok Guru kita, Ustaz Siddiq. Siapa? Dia buat madrasah, dia buat pondok, dia buat gini. Ni pelajar-pelajar lah. Inilah asar Tok Guru. Saya asar Patih. Siapa? Saya antara produk arwah Tok Guru dulu. Kita ni umat Nabi, ni asar Nabi Muhammad SAW. Tak ada Nabi Muhammad, tak ada kita. Betul tak? Mana ada kita? Takkan kita jadi umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tak ada. Nak mampu apa? Mestilah asar datang daripada af'al. Boleh kan? Cuma bahasa saya kasar ni, saya nak ubah ni dulu, ubahlah. Dia jadi bahasa kasar boleh. Saya dah lama sangat bahasa, nak tukar asar tu susah sikit. Tak faham tu dah benda saya sebut tu, asar-asar tu. Ni pasal apa tengok kapek lama ni? Inilah asar makan masa, lapuk. Sinaran matahari, faktor haba, faktor cahaya. Kan macam-macam kan? Itu kesan asar. Pasal apa sini cerah, sini macam redup sikit. Asar dinding. Kenapa dia nampak macam kuning je? Asar cermin dia kuning. Yang ni pasal apa? Putih. Pasal cermin dia putih. Mestilah hasil dia, natijah dia putih. Kalau orang pandai, asar dia nampak asar pandai. Kalau bodoh, nampaklah asar bodoh. Kan? Kalau Wahabi, nampak asar Wahabi. Syiah, nampaklah asar Syiah. Apa? Setiap zat, dia akan ada sifat, dia ada perbuatan, dan akan ada asar dia. Apa asar Wahabi? Allah atas langit. Wahabi tu, jaga tu. Bid'ah, wirid lepas sembahyang. Wahabi tu. Maki sahabat. Lain dia bunyi ni. Ni Syiah ni. Saya nak sebut apa lah? Tu asar. Tengok ngantu. Apa pasal ni? Asar, berdarah banyak. Kadang-kadang bukan berdarah banyak. Apa lagi? Letih, ngantuk, tahajud kuat. Itu sangka baik tu kan. Pasal apa bercala ni? Ada budak toreh. Pasal apa angin tak ada? Ada bocor, kena paku. Kan ada asar-asar tu. Dan asar ni lah kita hidup. Pasal apa? Tengok dia keluar. Dia terberak tu. Pegang perut. Ni asar sakit perut. Apa dia? Itulah asar. Ni pun saya sebut bahasa mudah asar. Lagi dalam belajar, asar bukan dekat ni saja. So panjang pelajaran dia. Ini belajar asas ni. Bukan belajar PhD. Belajar tadika. Belajar tadika untuk faham tauhid, untuk faham la ilaha illallah. Jadi sekali lalu saya dah lalukan apa dia? Zat, sifat, af'al, asar. Okey, tengok dalam konteks macam ni pula. Allah buat kita dia tak? Ke ada selain pada Allah Ta'ala buat kita? Ada. Semua makhluk ni adalah asarullah. Kita ada sebut semua ni adalah selain Allah Ta'ala, makhluk Allah. Lama dah dengar. Bahasa yang kita duk pakai ni, selain pada Allah Ta'ala, adalah asarullah. Kita ni asarullah, tak mana asar? Kita ni hasil perbuatan Allah kat kita. Ialah kita. Betul? Dan walaupun kita buat, katalah, kita potong kayu, ambil pisau, kerat, potong kayu pakai gergaji. Nampak potong kayu tu dengan gergaji je tak? Ini atas proses makhluk. Sebenarnya gergaji itu boleh potong tu, siapa yang menghukumkan dengan gergaji itu boleh makan kayu? Allah. Yang ni yang kita nak bagi hubung. Walaupun kita tengok makhluk, tapi syuhud kita ke Allah. Tapi pelajaran ni memang dia ada pelajaran further information. Memang banyak pelajaran yang kena belajar. Tapi kita belajar ni asas.
yang kalau tak dan belajar dengan saya ke apa ke, pergi belajar, sekurang-kurangnya ada asas yang kita dah faham dan kita tahu macam mana selok-belok perjalanan untuk betul-betul nak dapatkan tauhid hakiki. Dan kena ada disiplin juga. Disiplin dari mana? Pasal ke makhluk, sabit makhluk, ialah makhluk, Allah ialah Allah. Jangan sampai menafi Allah. Masalah. Jangan sampai menafi makhluk. Masalah. Kaedah kita dalam tauhid ni, Allah pun sabit, zat makhluk pun sabit. Tapi makhluk ialah makhluk, Allah ialah Allah. Dan makhluk ialah makhluk tak mana? Zat makhluk, sifat makhluk, af'al makhluk, asar makhluk. Zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, asar Allah. Hak Allah ialah hak Allah, hak makhluk adalah hak makhluk. Jangan campur aduk ini. Campur aduk ni dia celaru. Campur aduk ni dia boleh jadi ada tempat ada jadi syirik, ada tempat boleh jadi kufur. Alhamdulillah. Kita nak belajar macam ni, tujuan nak buat apa? Nak dapat tauhid. Nak dapat tauhid. Baik. Jadi tengok dalam nota yang ada tu, setelah kita faham zat, sifat, af'al, asar tu, kita dah lihat perbezaan keempat-empat iktibarat ni di antara Allah dengan makhluk. Tengok dengan senarai tu, dengan jadual tu lebih mudah untuk faham lah. Satu, kadang kita mengaji cara boden sikit ni, ada jadual, ada carta kan. Ulama dulu tuan-tuan, tambah zaman-zaman kita dulu yang alat tulisan, buku, kitab apa tak ada, pen apa ayat tulis tak ada, tak payah pakai ayat tulisan, dengar. Tapi faham. Handai lah orang dulu. Handai. Tak mana handai ni. Tak ada alat bantuan mengajar dan mengaji. Tapi semua duduk dalam kepala. Bukan saja duduk dalam kepala, fi sudur, dalam hati. Kita belajar ni semua bukan nak dapatkan pengetahuan saja. Capture je. Bukan untuk faham saja. Tak. Masuk dalam hati. Itu kita punya natijah. Itu matlamat. Kalau belajar sekadar ambil ilmu, istilah dia macam kitab, keledai bawa kitab. Dia bawa kitab. Keledai bawa kitab. Macam dia tahu ke baca kitab? Dia tak tahu apa yang dia bawa. Dia ibarat macam bekas, macam cawan, dia takut air. Dia tak serap air. Air tak manfaatkan dia. Dia tak bermanfaat air yang duduk kat dia. Kita ada ilmu. Tapi ilmu ni tak masuk kat kita. Tak jadi macam ni. Kita orang beriman macam mana? Kita kena jadi tanah yang boleh serap air. Jangan jadi tanah pasir. Pasir apa? Tak serap apa-apa pun. Hujan turun, habis. Jangan jadi tanah liat. Tanah liat jadi macam tembikar tu. Dia keras. Dia takung air tak? Air takung. Lembu minum, kambing minum. Tapi dia sendiri tak serap air. Dia tak basah. Tak pakai. Tak pakai. Kita orang beriman dengan itu. Orang beriman ni dia jadi tanah. Tanah subur. Tanah macam tanah gambut. Apa dia? Dia boleh takung air, masa yang sama, dia menserap air. Dia boleh simpan air dan ada makhluk lain boleh ambil manfaat daripada air yang ada kat dia. Dan dia sendiri bermanfaatkan dengan air yang dia sedang takung air tu. Kalau kita belajar bab tu, yang tu ada hadis Nabi SAW sebut. Perbandingan ulama, tutup guru, Nabi, Rasul, para awliya ni. Mereka ni adalah ibarat awan yang turunkan hujan. Dia cerita apa dia yang sepatutnya dia kena cerita. Manusia semua ni, kita ni adalah macam tanah. Ada tanah yang tak serap air langsung. Dia macam batu, macam besi. Air tu hujan turun, sikit pun tak lekat kat dia. Ada orang sembah lah ilmu tauhid ke, ilmu apa ke, ilmu fiqah ke, ilmu tasawuf ke. Kau ceritalah bab ketuhanan. Tak ada dia indahnya. Jadi komunis ke dia. Na'udzubillah. Ada orang boleh dengar, simpan ilmu, cerita hebat. Tapi rupanya hebat di mulut. Rupanya hidup kelang kabut, tak rupa macam orang beriman. Dalam masjid tengok macam Pak Lebai. Pergi jumpa kat Tesco, Allah. Macam Cina talam cabai.
Apa? Pakai seluar pendek, pakai t-shirt, kepiah tak ada. Rambut pun remah. Tak apa ustaz dah. Rupa macam putat. Ada tuan-tuan. Tapi bukan orang sini lah saya sebut ni. Orang mana? Afrika. Orang Afrika. Orang Myanmar. Uyghur apa? Uyghur. Nak sebut tu tak pandai saya. What? Uyghur. Guru. Itu lagi. Masa ejaan ni, Cina ni kan nak sebut pronunciation tu payah lagi. Apa saya nak sebut ni? Ada orang yang memang macam mana dia mengaji, macam itulah dia. Yang memang apa yang dia dapat, itulah dia Nabi SAW. Itu memang. Satu dia sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tak pernah ada apa yang ada pada dia menyalahi daripada apa yang dia dapat. Turun beriman dengan Allah Ta'ala. Iman turun dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh jadi, sampai kan. Dia sampai tak pernah ada yang dia sembunyi. Betul-betul tepat. Solid. Apa yang ada pada dia, apa yang ada pada diri dia, zahir dia, macam itulah batin dia. Itu Nabi SAW. Begitu juga semua Rasul-Rasul, Ulul Azmi, dan baki Rasul. Juga Nabi-Nabi. Para awliya. Ketua-ketua malaikat. Ini memang betul-betul sama apa yang ada dengan apa yang ada pada zat mereka. Dan apa yang ada pada sifat mereka. Kita ni manusia macam jahal. Ada orang kafir, ada orang munafik, ada mukmin. Mukmin pun ada mukmin. Ada nama mukmin mana? Ada mukmin saleh, ada bin syuhada, ada mukmin siddiqin, ada wali abdal, wali kutub, wali watat, macam-macam nama. Maksudnya ada martabat dia. Ada orang muslim. Muslim banyak level. Muslim fasik ada. Muslim asi ada. Muslim jahil ada. Muslim bengong ada. Jahil. Muslim wahabi ada. Muslim PH ada. Bawah ada tu. Kafir ada. Kafir zimi ada. Kafir harbi ada. Ada call awak. Kafir zimi ada. Kafir harbi ada. Kafir DAP ada. Dah ada kafir tu. Ada munafik pula. Munafik macam mana? Macam passion munafik. Kita kena keluar semua perangai macam ni. Siapa? Semua perangai ni hudur. Kita kena jadi apa? Mukmin. Kena jadi orang beriman. Orang yang memang apa yang ada pada zahir kita tu batin kita. Saya ngaji bila bab iman ni Tok Guru dah ada sebut macam ni. Kata apa? Kita nak tahu kita ada iman ni tengok duduk seorang-seorang buat apa. Tambah zaman lah ni ada handset kan. Kau tengok apa? Kau ada iman tak ada iman? Kau yakin nak kau makhluk Allah, Allah duk pandang kau? Allahumma ma'i, Allah syahidi, Allah naziri. Allah bersama dengan aku, Allah pandang aku, Allah lihat aku. Kau rasa tak macam tu? Tak ada rasa. Komunis kau. Bahasa komunis. Saya duk viral perkataan komunis. Saya pasal kena hentak dengan bahasa komunis tu. Perasan tak kita komunis? Perasan tak? Tak perasan ni? Tak mana komunis? Kita tak rasa Allah ni jadi aku. Komunis kita. Komunis ni fahaman tak bertuhan dia. Kita ada Tuhan tak? Mulut je sebut ada Tuhan. Tapi hati kita tak rasa Allah adalah Tuhan kita. Allah ya Rabb aku. Allah ilah aku. Allah jadikan zat aku. Allah jadikan sifat aku. Allah jadikan fa'al aku. Allah jadikan daya upaya aku. Kalau sekalipun aku buat, misalnya aku ajar orang pandai. Bukan aku lagi pandai. Allah lagi pandai. Lalu aku. Aku tak ada apa-apa. Aku laluannya. Macam postman. La ilaha illallah. Baru istilahnya keluar daripada pahaman komunis. Jadi kita ni komunis lagi. Bukan komunis bintang 3 duk tembak orang tu. Komunis mana? Dari sudut kepahaman bertuhan. Dan pula tu pahaman bertuhan ni bukan saja Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Itu mulut kau sebut, hati kau nya. Dan hati ni kita hati pula. Hati ni bila? 24 jam hati kita dalam keadaan istilahnya betul kan? Kita akan jumpa nanti istilah nafi isbat ni. Kena betul kan isbat kita ke Allah. Siap. Allah yang kita nak isbatkan tu memang mesti rujuk pada dia dari sudut zat, sifat, af'al, asar. Yang ni yang kita nak lihat perbezaan ni. 4 intibarat, 4 pemerhatian ni. Baru kita akan faham nanti walaupun tengok zat kita.
Kita tak hanya berhenti di atas zat kita. Pasal zat kita takkan boleh berdiri sendiri. Zat kita berhajat dan fakir kepada zat Allah. Allah yang bagi jadi kita. Kita tak boleh berdiri sendiri. Qa'im binafsi. Huwal hayyul qayyum. Yang qa'imun binafsi. Qiyam binafsi. Siapa? Hanya Allah Ta'ala. Kita tak qiyam binafsi. Kita qiyam billah. Kita boleh ada sebab Allah Ta'ala. Tengok cermin je. Macam mana? Faham? Allah bagi ada aku. Untuk nak minta apa? Nak minta handsome aku? Bukan. Memang handsome dah. Allah Ta'ala buat kita tak pernah ada kurang. Kama hasanta khulqi fa hassin khuluqi. Macam mana engkau elokkan kejadian aku jadi manusia. Tak jelah jadi babi duk kembang tu. Fa hassin khuluqi. Elokkan akhlak aku. Apa akhlak kita dengan Allah Ta'ala? Iman kita dengan Allah Ta'ala. Syuhud dia, pandang dia. Tauhid dia. Ni kita. Ni kita. Itu yang empat-empat iktibar tu kita kena faham. Dan atas istilah ulama, ayat ni dia punya CPA untuk kita faham kedudukan Allah, kedudukan makhluk. Baik. Kita tengok jadual tu. Ada zat, sifat, af'al, asar. Kemudian makhluk sebelah sini, Allah sebelah ni. Kan jadual tu kan? Ada jadual kan? Okey. Tengok bab zat. Allah, zat dia mawujud. Bahasa kita selalu sebut zat Allah wujud. Okay. Wujud apa? Wujud zat Allah lah. Zat kita. Apa tulis itu? Makdum. Benda makdum ni. Adam lah. Adam tu bukan Nabi Adam. Kalau Adam, alif, dal, mim. Adam. Ni ma'dum. Daripada Adam. Ain, dal, mim. Apa nak Adam? Tak tahu. Tak bisa dengar. Tiada. Allah ada zat. Allah ada, kita tak ada. Macam mana boleh tak ada ni? Yang ni iktibar hakiki kita. Kita asal apa? Kita asal ada ke tak ada? Allah asal ada ke tak ada? Allah asal ada, kita asal tak ada. Yang ni lah CPA dia. Bab zat. Ni sekarang ada tak ada? Siapa yang ada? Allah yang ada. Kita, saya tak ada. Ni ada. Aku ke ada? Allah bagi ada aku. Baru tak jadi komen ni. Saja saya nak guna komen ni. Kau tak komen ni? Kenapa? Aku ada. I'm exist now. I born here to be free. Oh, born to be free. Kepala otak kau. You born here to be a slave. All of us is Allah's slave. Kita istilahnya hamba orang Ta'ala. Cuma hamba janganlah kau faham. Bubuk besi kat tekuk tu. Kena semayang, kena sujud. Bodoh tu. Bukan faham dia macam tu. Istilah hamba siapa? Kita saya tak ada. Dia bagi ada kita lah. Alah. Kalau saya jadi bos sampai jadi kuli, itu pun dah rasa hamba, betul tak? Kalau saya tak kerja, saya tak bagi gaji kau. Saya tak bagi makan. Siapa nak bagi makan kau? Oh, tolong. Berasa kita dekat makhluk. Tu makhluk bukan cipta kita pun. Tak bagi. Bukan jadi jantung kita pun. Bukan jadikan tangan kita pun. Bukan buat pokok pun. Bukan buat benih pun. Bukan buat tanah pun. Diri dia pun Allah Ta'ala bagi jadi. Tapi kita rasa berhajat pada dia. Makhluk sebenarnya. Tapi bila makhluk di atas, dia rasa dia boleh berdiri sendiri. Dia ada sendiri. Dia tak sedar Allah bagi ada. Ini masalah. Jangan kata kat orang tu. Kat kita pun masalah. Satu, sekurang-kurang untuk bagi faham tauhid ni dalam mazhab macam mana? Sedar Allah yang ada, aku ni asal tiada. Aku makdum, ni ada. Macam mana? Allah yang ada aku. Tengok matahari. Ada tak ada? Makhluk makdum, dia tak boleh ada ni. Allah yang bagi ada matahari. Ini CP ulama ajar kita. Tengok je makhluk, faham ke Allah. Apa? Pasal makhluk dan Allah berpisah tiada. Makhluk dan Allah, pasal apa makhluk dan Allah berpisah tiada? Mana ada makhluk, melainkan pasti nama makhluk, mesti yang menjadikan makhluk tu Allah. Mana boleh berpisah? Ada makhluk boleh dengan sendirinya, makhluk ada. Boleh. Itu pahaman Kristian. Silap. Itu pahaman etis. Pahaman free thinker. All of this is nature.
It is naturally happen like this. Nature kepala otak kau. Main nature, aku tengok, aku katuk kau. Nature tak nature. Saya dah pegang tongkat dia, digeram, pegang tongkat, hayu tongkat. Kan? Nak tengok nature tak nature tu. Adalah nature. Bahkan kita kata macam ni. Then who is the nature? Who create the nature? Tanya dia tu. Kalau dia kata nature. It's naturally like this. Naturally, who make is nature? Who makes the nature? Bila dia melengkung tu. Kita ada iman, alhamdulillah. Kita tak kata nature, Allah. Cuma bila kita tak sentiasa sabit ke Allah Ta'ala, kita tak datangkan dengan zikir dan fikir, rojok, tauhid Allah Ta'ala, kita buat sama macam dia. Yang alam semula jadi. Menikmati alam semula jadi. Kesegaran. Dengan menghirup udara segar, kita pun jadi sihat. Kita pun jadi sihat. Menghirup udara segar, kita jadi sihat. Kau boleh cakap atas jalan sabab. Tapi apa? Allah bagi aku sihat. Alhamdulillah. Bukan, aku sihat. Tak ada pasal. Kita tak diajar macam tu. Itu. La ilaha illallah. Kena tukar lifestyle kita. Tukar langsung. Dia tukar 360 degree. Sing terus. Selalu duduk pegang makhluk. Orang beriman ni, Nabi para ajar la ilaha illallah kat para sahabat. Sahabat dapat je la ilaha illallah, pusing terus. Tak ada dah pandang makhluk lah. Kita dah lama dengar la ilaha illallah tak? Tapi tak ada pun. Pusing kat orang tak lah. Duduk makhluk lagi. Saya tak kata apa, saya kata saya lah. Saya dah ajar abah ni, bukan maksudnya saya dah lulus PhD lah dalam bab ni. Tidak ada. Saya Allah doa punya. Duduk mengaji lagi. Duduk kena katuk lagi dengan Tok Guru. Depak. Kalau jumpa depan dia, kena balun saja. Dia tanya sampel aja. Dia tanya apa? Sampel. Dah makan? Sehat? Kadang dia senyum. Saya sebut sehat tu dia senyum. Faham tak kena beli? Faham tak? Apa dia? Saya jawab sihat tu, sihat badan. Dia tak tanya sihat tu. Dia tanya sihat tu, sihat hati tu. Sihat tak? Zikir saya dah lupa. Orang faham? Tu faham tu. Tu beringat lah tu. Kalau sihat? Sihat. Alhamdulillah. Semua sihat? Sihat. Dia senyum lagi. Kau tak faham aku tanya apa? Kena perli ke tak jumpa Tok Guru? Nampak tak apa, wali-wali tak apa. Semua sihat, batin semua kan. Tu pun kena perli kat tu. Allah. Tapi ni sampai dah. Bahawa kita akan sentiasa sedar. Sedar apa? Sedar ke Allah. Bukan kata macam ni. Fahaman sesat macam ni. Allah ada, kita tak ada. Kita ni semua tak ada. Betul apa? Kita ni semua hayalan aja. Kita ni semua bayang-bayang aja. Ada orang ajar tauhid macam tu tau. Yang tak faham. Dia kata apa? Kita ni semua bayang-bayang. Kita ni semua hayalan aja. Sebenarnya kita tak ada. Dia akan jadi fahaman sesat macam mana? Untuk kasut orang pun dia pakai tak? Hayalan aja. Konon dia macam dia punya. Tak, memang ada fahaman itu. Kita tak biasa jumpa. Ada grup yang hidup dia macam ni. Sampai kasut orang, kasut dia, kereta orang, kereta dia. Sampai tahap sesat itu bini orang pun bini dia. Maksud apa? Kita hayalan aja. Tak betul. Pahaman hayalan ni pun pahaman free thinker. Dia sampai menafikan kewujudan makhluk. Dia kata, makhluk ni hanya hayalan. Saya tengok antara dia punya teori. Kau dengar. Teori ni, dulu, orang Islam pun ada yang terpengaruh dengan teori ni. Kalau saya nak sebut nama, mungkin abang tak kenal. Saya dulu, masa saya berjinak-jinak dengan komputer dulu, ada satu orang pengkaji lah, saya nak kata pengkaji jugalah kan. Dia orang Turki rasanya. Nama dia Harun Yahya. Dia buat analisa tentang macam mana National Geographic buat filem tu. Dia punya buat filem macam ni. Dan dia boleh buat kesimpulan. Is Allah. Tapi dalam keadaan dia macam tu, dia ada pahaman dia pening je. Dia pening dia apa? Bila antara video yang saya tengok dia pening tu, dia cerita apa? Bila dia cerita masalah mata apa-apa, kata dia, mata kita ni, kata dia, bayangkan satu dunia yang besar ni dunia. Semua dunia ni kita tengok, dia boleh masuk dalam mata kita.
Jadi sebenarnya dunia ni sebenarnya ada duduk kat mata kita je. Hanya duduk di retina. Retina ni dipaham oleh otak. Jadi otak kita ni, cerebellum ni, dia yang menafsirkan apa yang kita nampak. Jadi seluruh dunia yang kita nampak ni hanya sebenarnya adalah hayalan dalam otak kita. Oh, rupanya dia ambil kat pahaman tu. Ada orang dia boleh sampai tersesat macam tu. Jadi dia kata apa? Kita ni sebenarnya hayalan je. Sebenarnya kita ni adalah kesan daripada pandangan our sight only. Kita punya pandangan mata je sebenarnya. Oh, itu. Ya. Tak betul. Nabi tak pernah ajar itu, orang Ta'ala tak ajar itu. Kita ada istilah zat kita, meja ialah meja. Ni cawan ada. Cuba masuk tengok dalam mata kau, boleh tak? Memang cahaya, penglihatan, objek, pantulan boleh masuk dalam mata. Bagi masuk dalam mata kau, tengok. Tak boleh. Jadi ada realiti dia, ada hakikat dia. Cukup pegang aku tengok. Ni mata je ke, masuk dalam mata ke, pegang tengok aku ada. Bagi masuk tangan aku dalam mata kau tengok. Tak boleh. Hayalan pahaman tu salah. Dan ada orang pahaman macam pahaman macam tu. Hatta dalam masyarakat Islam kita pun ada orang syarah tauhid, konon syarah hakikat. Dia syarah apa? Dia panggil dia punya istilah tu betul memang syarah ulama, istilah ulama. Tapi syarahan dia syarahan sesat gila punya. Kata dia syuhudul wahdah, syuhudul kasrah fil wahdah. Dia tahu apa? Semua ni Allah. Siapa? Makhluk tak ada sebenarnya. Bila makhluk tak ada, kita tengok ni semua Allah. Allah. Semua Allah. Jadi aku siapa? Kau siapa? Allah. Bila Allah macam mana? Boleh buat apa saja. Betul kita ni bayang-bayang Allah. Macam sewil tak? Sewil gilanya. Kalau bayang-bayang Allah, makan nasi tak? Kita gelap macam ni. Tuhan Allah pula otak kau nak makan nasi. Tak, orang macam tu kita kena sebut macam tu. Kita buat satu video tu, rakam dia sebut tu, lepas tu kita bagi orang gelak tu. Mula tepuk tangan dulu. Tak bukan tepuk tangan. Tepuk kepala. Lepas tu bagi gelak. Bagi siput pun dia gelak, gambar siput gelak. Apa benda saya cerita ni? Zaman lah ni punya keedah-keedah kita nak olok-olokkan pahaman bodoh ni. Yang tu kena buat macam tu kan. Kita buat video macam tu. Pasal ada orang faham macam tu. Itu masalah dia. Satu, kadang-kadang ada, yang ni kita cerita orang nak mengaji ni, orang tak mengaji tu satu hal. Dia nak mengaji dalam, nak mengenal Allah Ta'ala, dalam duk kena tu boleh sesat lagi. Yang ni yang kata kena berguru. Yang ni yang kata guru pula, bukan guru hanya sekadar bagi ilmu. Guru kena bimbing macam mana nak berjalan. Dia pegang tangan kita, dia bawa kita satu. Istilah pegang tangan tu bukanlah pegang tangan hakiki kan. Maksudnya dia tuntun, dia bawa kita. Dia asuh kita. Ilmu tu dia ajar satu. Bukan saja ilmu je. Macam mana nak bawa, macam mana nak praktikal dia. Macam mana nak merealisasikan tauhid tu. Dia ajar satu kat kita. Inilah guru yang hakiki. Guru yang betul-betul bawa kita ke dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu CP pertama. Allah wujud, kita makdum. Makdum maksudnya apa? Asal kita tak ada. Jadi kenalkan asal kita. Sikit lagi nak syarah tu. Pasal apa kena kenal asal kita? Pasal kalau dalam Quran pun Allah Ta'ala banyak dalam ayat Quran menganjurkan kita dan dia dedahkan siapa asal-usul kita. Kita biasa dengar subuh Jumaat macam mana? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Allah Ta'ala datang dengan persoalan. Hal ata 'alal insani. Pernah tak? Kata dia. Datang kat manusia ni. Hinum, satu ketika dulu. Lam yakun syai'an mazkura. Manusia ni tak pernah disebut pun. Ada tak dulu? Jadi asal usul kita apa? Lam yakun syai'an mazkura. Kita tak pernah disebut pun. Nama manusia ni tak ada. Nama insan ni tak ada. Nama Adam ni tak ada. Kita semua dalam ilmu Allah Ta'ala dulu. Pernah tak ada masa macam tu dulu kita? Ada tak? Memang dulu kita asalnya tu tak? Jadi apa asal kita? Ma'dum. Kita asal tak ada. Tapi tak ada bukan tak ada mutlak kita ni. Nisbah diwujudkan zahir kita ni tak ada. Tapi sebenarnya kita dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi yang ada hakiki siapa? Allah. Yang ada hakiki siapa? Ilmu Allah. Kehendak Allah. Kita asal tak ada. Ni ada ni. Allah lah zahirkan kita. Jadi kita ni apa? Makhluk Allah. Alhamdulillah. Dia bagi jadi aku. Tu tauhid.
Itu baru tauhid. Jadi bab zat macam tu baru tauhid. Dan kalau boleh, sentiasa ingat Allah macam mana? Allah. Hadirkan hak ni, padan lah. Boleh jadi iman. Dan iman ni bila? 24 jam. Bila? Ada je aku ada. Allah yang ada aku. Alhamdulillah. Aku asal. Lam yakun syai'an mazkura. Ni boleh ada. Allah yang ada aku. Orang Ta'ala suruh ajar kita pandang lagi. Apa? Asal usul kita. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Allah Ta'ala kata apa? Setiap manusia kena pandang mimma khuliqa. Daripada apa kita dijadikan. Khuliqa mimma indafiqa. Kita dijadikan daripada air yang terpancut. Air mani. Malu nak sebut pun. Itu asal usul kita. Apa tujuannya? Supaya rasa intihak izillat. Rasa kita ni hina sehina-hinanya. Siapa? Itu kita asal. Tengok tai ayam geli tak? Kita martabat macam tai ayam tu. Siapa? Cuma tai ayam najis. Air mani hukum tak najis. Tapi kita asal keluar daripada tempat yang sama. Air kencing keluar kot tu tak? Air mani keluar kot tu tak? Satu lorong dengan air kencing. Martabat kita tu asal. Hinanya aku. Bila nak hinanya aku ni? Kita dengan Allah Ta'ala. Kena ada perasaannya tu. Kalau kita dengan DAP tak boleh. Hinanya aku. Dengan DAP ni. Tu tak boleh. Dengan DAP. Aku tanah Melayu. This is our country. Kau yang pendatang main sini. Kalau tak ada lambung biji timah dulu, kau duduk atas mana lah. Jangan nak tunjuk jadi tuan rumah. Tu jangan. Aku hina air mani. Kebelotak kau. Dengan DAP tak boleh tu. Dengan orang kafir tak boleh macam tu. Kita kena tunjuk ketuanan kita sebagai orang Islam, orang Melayu. Islam tuan. Ada Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kena faham, kita belajar tauhid ni untuk kita punya hubungan dengan Allah Ta'ala. Bukan kita cakap ni dengan DAP tu. Saya asal ibadi. Kita asal tak ada. Kau nak perintah dunia pun, tak apalah. Dunia sijnul mu'min jannatul kafir. Dia adalah penjara orang mukmin. Kami ni macam penjara je. Ni syurga untuk orang kafir. Kepala otak kau. Bukan macam tu huraian dia. Yang tu pun jaga juga. Saya tak boleh, saya geram saya buat kepala otak. Bukan macam tu huraian dia. Nabi Sulaiman kaya tak? Para sahabat kaya tak? Rasulullah pun duduk di Madinah. Sebenarnya kalau Rasulullah himpun harta kaya tak? Tapi pasal apa dia tak kaya? Pasal dia sedekah dia bagi ke orang. Dia tak simpan. Kalau dia simpan, entah khazanah dia lebih daripada Abdul Rahman bin Auf. Boleh faham? Jadi apa maksud dunia ni penjara mukmin? Penjara mukmin nisbah dengan syurga. No. Syurga dengan dunia ni hebat macam mana pun dunia ni. Bandingkan syurga, penjara ni. Penjara. Orang kafir, dunia ni, syurga dia, kau masuk sana. Yang ni, yang sana tu, apa dia? Yang ni syurga dia. Kalau dia, tu disebut kaya apa? Dia miskin, apa kedana? Duduk bawah longkang, duduk dalam longkang, bawah jambatan, tak ada rumah. Pakai sependa je. Apek tanam cili dia kan. Pakai seluar pendek je. Siram pokok dia pun dengan kicing dengan najis dia. Siram pokok, contoh kan. Walaupun tengok hina, lekeh, apa benda pun tak ada. Sebatang kara, duduk bawah jambatan aja. Nak banding dengan neraka tu. Ni syurga dia. Itulah maksud. Ni adalah penjara bagi mukmin. Syurga bagi orang kafir. Bukan maksudnya. Ni syurga orang kafir. Biar apilah dia perintah. Dia nak perintah kita ke buat macam mana. Buat macam mana. Ni syurga orang kafir. Kepala otak kau. Siapa dia ajar macam tu? Tak ada seorang Nabi, Rasul. Tak ada seorang ulama. Tak ada seorang untuk guru ajar kita fahaman macam tu. Tapi ada orang faham macam tu. Ini masalah ni. Masalah tauhid lah. Dia tak faham. Nak faham makdum tu macam mana. Makdum ni kita dengan Allah Ta'ala. Yang ni tak sembang dengan orang tak apa. Aku ni tak ada. Bukan aku tak ada. Dengar Allah Ta'ala. Duduk seorang-seorang. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Tak ada yang wujud melainkan Allah. Aku asal apa? Amin makdum. Aku ni tak ada. Ya Allah. Kau yang ada. Alhamdulillah. Kau bagi aku Islam pula. Alhamdulillah. Kau kenalkan pula aku. Jumpa pula Tok Guru. Duduk pula pondok Qiyam. Aku tak boleh qiyam di nafsi. Kau je qiyam, ya Allah. La ilaha illallah. Saja guna bahasa-bahasa yang ada. La ilaha illallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wujud lagi ya Allah. Semua alam ni, engkau yang wujudkan. Aku pun engkau wujudkan. Aku makhluk. Dah seronok zikir tu kalau semayang lah macam mana? Sedap tak? Allahu Akbar.
Allah memang hebat. Siapa? Mana tak hebatnya? Dia ada, kita tak ada. Ni ada ni. Ada kita ni hebat macam mana pun, kita asal tak ada. Kita asal dari mana? Kita asal tak ada. Kita asal dari mana? Asal saya nak sebut, tu yang dalam Quran. Banyak tempat Allah Ta'ala sebut supaya kita, dan Allah Ta'ala sebut tu asal usul kita, supaya kita boleh pandang siapa asal usul kita. Asal usul kita maklum. Okey. Itu zat. Sifat. Sifat Allah, sifat dia kamil. Selalu kita belajar tauhid, istilahnya Allah ada sifat kamalat. Kamilun, kamilani, kamiluna. Kamilatun, kamilatani, kamilat. Kamal, kalau gunakan kamal, kamula yakmulu, kamalan, kamal. Kamalun, kamalani, kamaluna. Kamalatun, kamalatani, kamalat. Maksudnya saya nak cerita bahasa Arab sikit lah. Bila kamil tu singular dia. Kamalat itu dia punya plural dia. Tu buat atas jamak makna salim. Maksudnya Allah dia bersifat kamil. Umum kamil. Tapi kalau kira sifat kamil macam mana? Sifat kamil dia. Segala sifat kesempurnaan yang selayaknya untuk dengan itu melayakkan itu jadi Tuhannya dia dengan kuasa hidup apa seumpamanya. Segala sifat kesempurnaan adalah hak Allah Ta'ala. Okey. Itu sifat. Makhluk macam mana? Istilah dia, naqis. Naqis tu daripada fi'il madhi dia, naqasa. Mana naqis? Kurang. Tu asal terjemah. Tapi yang ni istilah ulama. Apa maksud naqis ni? Dia opposite daripada kamil. Tak, saya buat misal. Allah hidup tak? Kita hidup tak? Yang tu yang kita tak rasa ke Allah tu. Untuk jadi komunis pasal tu lah. Allah hidup ke kita hidup? Allah hidup cara Allah, aku hidup cara aku. Itu yang jadi komunis tu. Maksud jadi komunis apa? Tak ada perasaan bertuhan. Patutnya macam mana? Allah hidup, aku mayat. Ni hidup, aku bukan hidup. Allah bagi hidup aku. Tauhid. Jadi Allah hidup, kamil. Kita apa? Naqis. Apa naqis? Mayat. Mayat tu naqis. Allah ada ilmu tak? Kita ada ilmu tak? Itu tak ada ilmu apa nama? Jahil. Kita jahil tak? Mana jahil? Ustaz takkan jahil. Duduk pondok takkan jahil. Muli baca Quran, hafiz Quran takkan jahil. Aku PhD hadis. Takkan jahil. Tu yang duk rasa hebat tu. Macam mana? Allah. Dia alim. Dia kamil. Bila kamil, kita opposite dia. Dia alim, kita jahil. Ni macam-macam benda tahu ni. Allah yang bagi. La ilma lana illa ma'alamtana. Ini hal kita. Itu CP umum dia, Allah kamil, kita naqis. Di atas syarahan para ulama kita, memudahkan kita untuk kita nak faham dalam bab ketuhanan ni, atau bab sifat, nak tengok sifat apa? Tengok sifat ma'ani yang kita belajar dalam sifat 20 tu. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalau 7 tu. Bagi faham sifat 7 ni hakiki Allah Ta'ala punya. Satu saya ngaji tauhid, entah apa faham dalam tauhid. Kalau ikut sifat 7 tu ma'ani tu, kudrat, iradah, ilmu, hayat tu, tak payah terjemah dengan maha. Tak payah. Maha tu kita nak kena faham. Dia maha kuasa tak? Tak, macam ni je. Dengar. Allah kudrat, dia kuasa. Kita apa? Lemah. Cukup. Tak payah maha. Allah kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang sempurna. Kita apa? Lemah. Ni boleh buat. Angkat berat boleh. Kuat tak tu? Otot keras. Salah pun. Sakit tangan orang. Misalnya. Lembu spikul angkat. Selamba je. Batang kayu. Batang sawit tu. Potong atas, potong bawah. Angkat 2 batang tu. Kuat ni macam mana? Ni kuat. Allah kuat aku. Yang kuat siapa? Ya qawi, ya qawi, ya qawi, ya qawi Allah Ta'ala. Innallaha qawiyun. Allah Ta'ala yang qawi. Kita ni lemah. Lemah. Anak dhaif. Ni boleh jadi kuat macam-macam ni macam mana? La haula wa la quwwata illa billah. Itu saya sebut tu kudrat. Jadi faham. Allah saja kuasa. Satu tak perlu terjemah maha kuasa. Tak apa. Saya bukan nak nafikan bahasa tu. Tapi
Kita kalau faham aku kuasa, Allah maha kuasa. Macam? Rasa tak bertuhan? Tak, masih komunis. Tak mana komunis ni? Dia rasa aku ada kuasa. Tambah pula kita ada kuasa sesuatu kan. Aku YB. Saya YB ni, kenal ke? Ya, bergelak tu. Saya YB tau. Saya ahli parlimen tau. Saya YB, tak kenal saya. Saya YB. Oh, apa masalah tu? Pasal duk rasa kita hebat. Saya PM tau. PM 2 kali. Siapa yang boleh jatuhkan saya? Oh, itu yang rasa hebat tu. Tak, kita hebat macam mana pun. Dengan Allah. Tak, down. Aku lemah. Ya Allah. La haula wala quwwata. Hebat macam mana pun. Dengan Allah Ta'ala, munajat, zikir. La ilaha illallah. La qudrat illallah. Aku lemah. Itu la ilaha illallah tu latihan. Bukan saja dalam masa zikir tu je zikir. Tapi masa zikir mesti dapatkan apa sepatutnya dia zikir. Luar zikir tu, ya, yang tu pun nak kena rasa juga. Walaupun orang puji kita macam mana. Engkau, lari kuat eh. Selama kering. Tak ada perasaan apa pun atas apa dia puji. Siapa? Kita kenal siapa Allah Ta'ala, siapa kita. Orang kata kita kuat. Aku tak termakan dengan pujian kau. Tapi senang nak dapat tempat tu? Senang tak? Susah. Kita orang tak puji pun, aku handai. Tu orang tak puji tu. Kalau orang puji kalau macam mana? Jadi dah tauhid ke belum? Kita belum mali tauhid lagi. Belum clear lagi tauhid kita. Siapa? Kita masih ada rasa penonjol dalam diri aku. Menzahirkan aku. Sepatutnya kalau atas nama faham la ilaha illallah ni, tenggelam kita. Mana tak tenggelam, Allah kuasa kita lemah. Kehendak pula. Kehendak. Kalau kita faham, kita ada kehendak, Allah ada kehendak. Tak betul. Kehendak yang hakiki siapa? Allah. Kadang kita nak mengaji, tapi tidur. La haula. Atas sebab, buat sebab bagi mengaji kan. Kadang kita nak hafal tak ingat. Ada yang hafal ingat. Siapa ingat? Allah. Jadi tujuan semua ilmu sipil yang kita belajar ni apa? Nak bagi faham Allah kamil, kita naqis. Sebab Allah, kita. Kita atas jalan ikhtiar sebab pergi buat. Tapi bila rojok ke Allah Ta'ala, beradab dengan Allah Ta'ala, ya Allah, semua yang dapat ni tiada lain, melainkan kau yang bagi daya, kau yang bagi rajin dengan aku, kau yang minatkan aku untuk ibadat. Aku nak sembahyang ni pun, aku nak baca Quran ni pun, aku nak hafal pun, aku nak taat pun. Tiada apa yang aku boleh buat ni, melainkan kau yang beri, ya Allah. Sebut Melayu ke tak apa? Tak ada masalahnya sebut tu. Pasal nak bagi ada interaksi kita dengan Allah Ta'ala. Sebut Melayu ke? Saya nak sebut hafal Arab lagi, kelang kabut pula, jenuh hafal. Hafal pun kena hafal jadi burung kakak tua lah. Hafal, tak faham apa benda pun. Kalau dah hafal, oh bagus. Saya dah sebut macam mana. Pasal bila Allah dia yang kuasa, dia ada kehendak. Kalau diserah kita bulat-bulat untuk kita buat, agak-agak kita ada kedekat. Itu yang doa. Dalam maksudat apa? Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Wala aqalla min zalik. Fa innaka anta ni'mal mujib. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku. Biarkan aku. La takilni ala nafsi tarfata ain. Jangan kau tinggalkan, kau biarkan aku atas aku takbir diri aku tarfata ain. Walaupun sekelip mata. Kalau kita tengok perkataan ulama-ulama, hadis-hadis Nabi menceritakan bagaimana munajat kita dengan Allah Ta'ala ni. Kita ni memang nak dapatkan la ilaha illallah ni lah. 4 intibarat ni. Supaya kita faham kita ni naqis, Allah Ta'ala kamil. Kalau dia rasa, ya Allah aku kaya, ya Allah. Aku sihat, ya Allah. Engkau telah sihatkan aku. Kau sihatkan aku. Engkau yang sihatkan aku. Dengan tu aku sihat. Alhamdulillah. Hamdanillah ya Rabb. La nuhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Kalau hafal perkataan Nabi pula, faham pula doa tu dengan Arab, tentu tak ada pun kau cakap je Melayu, apa faham tentang tauhid kita, supaya ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan nak pakai semua benda-benda macam ni waktu kita berdoa, minta, mohon, istilahnya munajat dengan Allah Ta'ala. Munajat dengan bahasa sendiri. Dengan apa yang kita faham, siapa Allah Ta'ala. Nak suruh hafal boleh, tapi takut beban. Cakap dengan bahasa sendiri. Ya Allah, aku. Khas nak pakai kudrat, iradat. Ilmu.
Cukup dengan Allah alim, cukup. Allah maha mengetahui. Tak ada maha, tak apa dah. Pasal Allah alim. Aku apa? Jahil. Sealim-alim manusia pun, martabat dia jahil. Pasal hakikatnya kita jahil. Macam mana boleh ada macam-macam ilmu ni? Allah yang bagi aku. Aku la ilma lana illa ma'alam. Apa tauhid? Sebab sifat kudrat, iradat, ilmu. Hayat. Allah yang hidup. Ya Hayyu Ya Qayyum. Aku apa? Aku mayat. Ni boleh hidup. Allah yang hidup. Kalau makan nasi pun sihat. Allah sihatkan aku. Alhamdulillah. Alat dia apa? Nasi. Makan, kenyang. Alhamdulillah. Allah yang kenyang. Bukan nasi. Yang tu yang ada pelajaran nanti kita akan jumpa bab nafi. Sebab nafi makhluk ni boleh duduk martabat ilah dari sudut menunaikan hajat. Tak. Kita mesti balik refer ke Allah Ta'ala. Allah menunaikan hajat. Allah menunaikan hajat. Allah menunaikan hajat. CP besar dia ni. 4 intibarat ni saya faham betul-betul. Sedar siapa Allah, siapa kita, apa kedudukan kita, apa kedudukan Allah Ta'ala. 4 intibarat. Yang ketiga, ba'afa'al. Allah pemilik kuwah. Isyarat Quran, wa anal quwwata lillahi jami'an. Allah sahibul quwwah. Allah saja memiliki kuwah. Bahasa yang dipakai dalam istilah tauhid ni, Allah saja yang ada kuwah. Kita ni la haula wala quwwata illa billah. Tadi saya sebut kudrat iradat ilmu hayat tak habis dah. Samalah prinsip. Allah mendengar. Cukup Allah dengar. Aku pekak. Ni dia dengar. Dia yang bagi aku dengar. Alhamdulillah. Sama basar. Allah melihat. Aku buta. Ni boleh lihat. Allah bagi aku lihat. Kalam. Allah yang ada sifat kata. Aku bisu. Ni boleh bercakap. Dia yang bagi aku bercakap. Bila dia bagi aku kebolehan bercakap, kita sedar. Semua yang ada kat kita ni anugerah dia, betul tak? Aku ni pemegang amanah. Ya Allah. Semua ni datang kepada engkau. Ya Allah, jadikanlah aku amin. Jadikanlah aku ni orang yang memegang amanah engkau. Aku sedar apa yang ada ni bukan pada aku. Tak ada apa yang ada pada aku, melainkan semua datang kepada engkau. La ilaha illa anta. Dan mengakulah zalim. Aku banyak salah, aku banyak khianat, aku banyak dosa, aku banyak salah guna, ya Allah. Nikmat yang kau beri ni. Ni, munajat kita dengan Allah. Ni, munajat kita. Baru ada tauhid. Baru boleh keluar jadi komunis. Beda komunis kita. Mata aku, ikut aku aku nak tengok apa. Aku tengok yang siang. Ikut aku nak tengok apa pun. Bukan siang. Nampak? Apa masalah ni? Kau tak ada iman ke? Memanglah yang siang. Yang siang kan kalau hang mati siapa punya? Sebelum hang beli pun siapa punya? Kalau hang mati punya, itu hang tak mau pakai, hang jual, orang lain punya juga. Yang hang betul-betul, hang punya apa? Oh, kelahi sikit tu kan? Yang macam marah ni. Marah lah, hang tak ada tauhid apa? Sebelum hang tak ada tauhid, kita dulu, aku tak ada tauhid kau. Kita rampas handset tu, kita pula aku pula khianat. Jaga pasal bab-bab ni, bukan sedang. Kadang bab mengaji, okey, dapat tauhid. Keluar je, habis tauhid. Sebab tauhid ni, musuh kita, musuh yang sentiasa tak pernah berdamai dengan kita, iblis, syaitan. Oh, cukup susah. Satu kena ada guru. Kena ada guru bimbing. Kalau kita nak bawa sendiri, kena ada ilmu pun tak cukup. Memang tak cukup. Kita kena istilah duduk semajlis, duduk dengan orang baik-baik, duduk untuk guru. Duduk dengan orang yang memang dia ni, istilahnya, dah lepas dah halangan dia untuk dia ni jadi ahli tauhid. Nafsu dia dah bukan macam nafsu kita. Kan? Nafsu dia atas iradah Allah Ta'ala. Kehendak dia bukan di atas kehendak dia dah. Dia dah jadikan semua kehendak dia di atas apa kehendak Allah Ta'ala. Kita ni kehendak banyak kehendak kita lagi. Zikir-zikir juga, main-main juga. Zikir-zikir juga, lolak-lolak juga. Ada pula. Orang yang dah memang kehendak dia kena Allah Ta'ala, dia tak akan buat, melainkan semua cari jalan, apa saja dia buat seharian, semua cari redha Allah Ta'ala. Itu mukmin hakiki tu. Baik, jadi dalam bab fa'al, Allah saja pemilik kuwah kita ni, la haula wala quwwata illa billah. Cuma apa beza kuwah dengan kudrat? Sikit. Kudrat ni di atas nama sifat. Kuwah ni di atas nama perbuatan. Dan bila sebut nama perbuatan ni, istilah kuwah, Allah bagi kita kuwah dengan kuwah yang diberi kat kita, kita melihat, kita mendengar,
Jantung bergerak, boleh berjalan, boleh berlari. Pasal apa nak sebut boleh ada macam-macam perbuatan dengan kita? Pasal dia bagi kunci dia. Allah Ta'ala anugerah quwwah kat kita. Quwwah hakiki Allah Ta'ala. Itu istilah tu. Kudrat apa? Kudrat ni hanya fokus sudut sifat. Ada kederat. Kalau bahasa kita lah, kalau nak guna bahasa kudrat tu, kita ada kederat, ada kehendak, ada melihat, mendengar. Atas pandang ciri dan sifat. Yang tu pun kalau saya perhalus lagi panjang sangat. Saya sebut cukup takat tu untuk bezakan sikit. Apa beza? Quwwah dengan kudrat. Kudrat pun kita faham selalu kudrat ni atas kederat aja kan. Mata tak panggil kederat tak? Tak. Tapi macam mana mata boleh melihat? Mata kita boleh melihat pasal Allah bagi quwwah kat kita. Bila dia bagi quwwah kita, maka kita boleh melihat, kita mendengar, kita boleh menafas, kita boleh hidup, jantung, darah, pam, semua apa yang ada pada badan kita ni semua berfungsi, always working. 24 jam, tak henti-henti. Pasal apa? Pasal Allah lah yang anugerah quwwah kat kita. Dengan quwwah tu menyebabkan semua apa yang ada kat kita berfungsi segala-galanya. Zat dan sifat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni semua berfungsi. Semua organ-organ anggota kita semua hidup. Pasal apa? Pasal dia beri quwwah. Jadi quwwah ni dia menzahirkan sifat. Quwwah ni menzahirkan mendengar kita, melihat kita. Jadi atas af'al istilahnya Allah dia pemilik quwwah. Kita makhluk tu tiada quwwah. Kita dah pakai istilah ni dah, apa dia? La haula wala quwwata illa billah. Satu kalau kita berhati ulama dah ajar apa kat kita tu, ambil pada hadis Nabi dah, amalan-amalan semua yang ada tu. Sebenarnya ulama-ulama dulu, tutup guru kita dulu, orang tua kita dulu ni memang dapat latihan mantap dengan akidah dah. Satu kita cuma lah ni bila kita tak belajar, kita hanya mewarisi ungkapan ni mulut. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bunyi Indon sikit, hala wala quwwata. Macam-macam kan. Astagfirullah pun ditukar. Bunyi apa? Astaga. Dia ditukar. Pasal apa? Dia dah jadi warisan. Mulut, lama-lama tinggal di mulut. Kita tak. Itu yang di fardu atas kita belajar. Belajar tu baru kita faham sebenarnya perjalanan Islam ni, perjalanan agama bukan di mulut. Kita ada istilah syariat, zahir ada, dan masa yang sama ada perjalanan hati. Jadi kita bicara akidah ni, dia perjalanan batin, perjalanan hati. Okey, itu quwwah. Kemudian asar, Allah dalam bab asar ni, dia saja pemilik makhluk dan penudai hajat. Allah lah pemilik. Pasal apa Allah pemilik? Pasal Allah pencipta. Istilah ulama kita, syarah kat kita, tak dipanggil pemilik, melainkan siapa yang boleh mencipta daripada tak ada kepada ada. Ni Allah. Allah pencipta tak? Dia saja yang boleh buat daripada tak ada kepada ada. Betul tak? Kita boleh buat apa benda daripada tak ada kepada ada? Boleh buat apa? Kita nak buat sebiji pasir pun tak boleh. Nak buat setitis air pun tak boleh. Ada cuba buat tak? Kalau ada pun masuk amal, kita bukan membuat setitis air. Kita memproses membuat air. Boleh. Proses buat air. Boleh. Dalam amal boleh buat. Macam-macam saya nak sebut tu lah. Kalau dalam amal lah. Tapi sebenarnya kita bukan cipta air. Bukan adakan air. Kita hanya proses menggunakan bahan-bahan Allah Ta'ala bagi. Jadi atas peraturan sebab, maka hasillah apa yang kita nak hasilkan berdasarkan proses uji kaji. Dan telah uji kaji lah bahasa dia. Dengan kajian ahli-ahli sains apa dan sebagainya, buat macam ni, jadi macam ni, buat jadi macam ni. Kita bukan mencipta. Kita hanya guna bahan mentah apa Allah Ta'ala dah bagi. Lepas tu dengan akal yang Allah Ta'ala bagi, dengan apa pengalaman yang telah dilalui oleh orang yang dahulu, dengan tu kita proses buat sebab. Kita bukan mencipta dan mengada. Tak boleh. Mencipta mengada ni Allah Ta'ala je. Bila Allah mencipta mengada, Allah lah Malik, dia Khalik. Malik ni pun ada pelajaran nanti ke depan. Makhluk tak boleh jadi Khalik, tak boleh jadi Malik. Satu kalau kita ada duit, macam mana? Kita bukan Malik hakiki tak? Kita pemegang amanah. Kita bukan pemilik. Dapat tanah pun bukan pemilik. Siapa pemilik? Dulu tanah orang lain, sekarang tanah kita. Kita mati, siapa punya?
Waris punya. Mana kita punya? Tak ada apa-apa. Kita tak ada milik. Milik hakiki Allah Ta'ala. Untuk yang kita dulu kita pegang, milik sementara. Kita pemegang amanah saja. Allah lah malikul mulk. Kita mamluk, itu istilahnya. Mana dia? Dimiliki. Dalam konteks milik, Allah pemilik, kita dimiliki. Itu kita milik siapa? Kita milik Allah. Walaupun masih sama, kita memiliki sesuatu, kita pemilik majazi. Ni ada istilah juga, pelajar umum jumpa. InsyaAllah. Kita pemilik atas nama pemegang amanah. Kita buat misal, contoh pemilik je lah. Kalau kita masuk hospital, orang tanya duk buat apa? Duk buat apa? Duk buat melo. Tingkat apa? Tingkat 3. Tak apalah, nanti saya pergi jarah. Bilik nombor apa? Dia tak ada bilik-bilik. Dia buat melo tingkat 3. Katil nombor apa? Katil nombor 14. Katil siapa tu? Tu katil saya lah tu. Katil apa? Katil saya. Sagi dia keluar hospital, dia buat turun nak katil tu. Kenapa? Sementara. Kita duduk kat dunia ni macam itulah kedudukan dia. Macam mana duduk kat hospital kejap je. Kita naik kapal terbang, naik bas pun sama tak? Nombor berapa? Nombor 18. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Contoh kan. C. Buat turun tak kursi tu? Itulah kursi saya. Buat turun tak kursi tu? Maksudnya apa? Sementara. Tumpang sekejap aja. Sama. Sini sekejap aja. Kereta siapa? Kereta saya. Sementara. Sementara duk ni. Esok tak ada duit, jual kereta. Rosak kereta, jadi kereta buruk. Dah tak milik dah. Kalau boleh nak jual lah. Tak ada milik apa dah. Duit pun. Sekejap aja dekat tangan. Pemegang amanah itu. Jadi asal nak sebut status asar ni, yang ni pun ada panjang pelajaran dia. Allah saja pemilik, kita bukan pemilik. Kita dimilik. Hebat macam mana pun kita dimilik. Lagi, Allah lah penunai hajat. Dalam bab ketuhanan, asar ni Allah saja penunai hajat. Kita apa? Kita adalah berhajat. Kita sentiasa berhajat pada Khalik. Kita sentiasa berhajat ke Allah. Khalik itu pencipta. Allah lah. Kita sentiasa berhajat ke Allah. Kita tak akan ada keadaan yang kita tak berhajat kepada Allah Ta'ala. Sama sekali. Pasal makhluk dan Allah berpisah tiada. Untuk ayat. Makhluk dan Allah berpisah tiada. Tang mana tak berpisah? Dari sudut berhajat. Tentu kita 24 jam ni sentiasa duk. Saya nak guna bahasa makan budi daripada Allah Ta'ala. Makan budi tak? Nyawa siapa bagi? Oksigen siapa bagi? Matahari siapa bagi? Bumi siapa bagi? Langit siapa bagi? Kalau nak kira satu-satu cirit kita tak terkira. Kita nak kira pun kita tak diperintahkan kira. Pasal apa kata Allah Ta'ala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. If you want to count all what Allah Ta'ala give to you, surely you cannot count it. You cannot count it. Kalau ada alat pun, rosak alat tu dulu untuk boleh fikir apa Allah Ta'ala beri. Kira air yang kita dah minum, sudahlah. Berapa banyak nak jadi air kecil? Berapa banyak cahaya yang mata lah masuk dalam mata kita? Tak kira kita. Berapa banyak molekul oksigen yang dah masuk, yang dah digunakan untuk pembakaran dalam badan kita, dan tidak balas tu, hasil keluar karbon dioksida. Banyak mana? La tuhsuha. Kamu tak boleh menghitung dia. Untuk apa kita punya kerja sebagai hamba Allah Ta'ala ni, makhluk Allah? Apa dia? Iktiraf ni datang daripada Allah Ta'ala. Allah yang bagi. Alhamdulillah. Duk rasa pada aku daripada makhluk. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang bagi. Allah yang hebat. Pasal apa Allah? Allahu Akbar. Duk rasa macam oksigen hebat. Oksigen makhluk. Yang hebat bukan oksigen. Yang hebat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duk rasa jatuh hati ke makhluk. Subhanallah. 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 Pasal apa nak subhanallah? Tanzih kan? Allah takkan ada sifat kurang. Makhluk yang kurang. Kita duk rasa hebat ke makhluk? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Balik asal tauhid kita. La ilaha illallah. Allah saja ilah.
makhluk sentiasa berhajat. Ni pelajaran tauhid. Sikit lagi tu, apa dia? Hujung dalam bab ni, saya sebut dengan note saja. Nabi Adam waktu dalam syurga. Benda silap ke apa? Tak silap, memang saya tulis tu. Kenapa? Nabi Adam dalam syurga, apa yang kalimah tauhid yang diajarkan Nabi Adam, apa dia? La ilaha. Saya nak tujuan nak sebut tu, nak bagi faham apa yang kita nak belajar. Kita dah belajar ni. Apa dia? La ilaha illallah ni bukan menafi berhala. Pasal dalam syurga ada berhala tak? Tapi Nabi Adam kata la ilaha illallah ni, dia bukan kata berhala ni bukan Tuhan. Berhala apa lagi? Dia duduk dalam syurga, mana ada berhala? Oh tu la ilaha illallah tu tang mana? Inilah kefahaman dia. Apa dia? La ilaha illallah tu kalau ambil bahasa mudah, tiada la ilah melainkan Allah. Saya dah disebut macam ni tak? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja bersifat ketuhanan, makhluk tak memiliki sifat ketuhanan. Jadi walaupun tak ada tokoh berhala dalam syurga tu, Nabi Adam memang nikmat apa-apa dia boleh ambil. Allah Ta'ala pun perintahkan dia, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, bernikmatlah, ambillah keseronokan apa saja yang ada dalam syurga ni. Waktu Nabi Adam dalam syurga tu, dan dia duduk dalam syurga tu, dia rasa nikmat tu, dia seronok dengan nikmat tu ke? Tak. Dia seronok dengan siapa? Dia seronok dengan Allah. Pasal Allah yang bagi. Dia tak pernah makan sedap. Dia rasa sedap tu, sedap kat makanan. Dia kata apa? La ilaha illallah. Allah yang bagi rezeki aku. Allah yang bagi ada aku. Allah yang jadikan aku syurga untuk aku. Allah yang jadikan makanan dalam syurga. Apa aku nak, dapat. Apa saja yang dia nak, semua dapat. Tak pernah dia rasa fakir dan berhajat kepada selain daripada Allah Ta'ala. Dia rasa berhajat mutlak kepada Allah Ta'ala. Syurga pun dia tak hajat. Apa-apa semua tu, dia tak rasa syurga ni memberikan nikmat pada dia. Bahkan yang beri nikmat pada dia ialah Allah. Ni Nabi Adam. Bukan ada bahala lagi. Satu orang duk faham la ilaha illallah ni, bahala semua bukan Tuhan melainkan Allah. Dia tak berhala je. Tapi fahaman komunis lagi. Apa maksud fahaman komunis lagi? Dia tak sedar. Dia ada ni, Allah lagi ada. Komunis lagi sebenarnya. Walaupun sudut kata Allah Tuhan, dia sembah Allah. Jasad dia sembah Allah Ta'ala, hati tak sembah Allah Ta'ala lagi. Jasad dia sembah Allah Ta'ala, zat, sifat, afal, asar. Dia tak boleh tawajuh lagi, tak boleh asyhadu lagi ke Allah, zat, sifat, afal, asar. Belum dapat macam mana suasana Nabi Adam. Belum lagi. Itu keadaan Nabi Adam dalam syurga tu, nak mengajar kita, kaedah akidah kita sebut la ilaha illallah, bukan kita nak menafikan tokoh dan berhala. Yang tu ada pelajaran juga akan datang nanti, insyaAllah. Jadi la ilaha illallah tu nak kata apa? Makhluk tak boleh menunai hajat. Yang penunai hajat hakiki ialah Allah. Dengan bahasa lain, makhluk semua fakir dan berhajat. Dan semua makhluk fakir dan berhajat ke Allah. Allah sajalah penunai hajat. Makhluk tak boleh tunai hajat sama sekali. Satu, kita lapar, makan nasi. La ilaha illallah. Allah bagi kenyang aku, Allah bagi rezeki aku. Sabab, makan nasi. Nasi, letak tempat nasi. Tak duduk tempat penunai hajat. Tak duduk tempat rezeki. Tak pemberi rezeki. Tak duduk tempat bagi kenyang. Yang bagi kenyang, Allah tu yang hakiki. Nasi, alat. Bismillah. Kan? Hadir hati. Allah bagi kenyang aku. Jangan tunggu macam ni. Alhamdulillah. Baru Alhamdulillah. Tu pun Alhamdulillah macam apa? Sabit sedawa, sabit belahar. Kalau tak sedawa, tak belahar. Mampu tak Alhamdulillah. Oh, sedap kan. Komini. Waktu komini tu sedang. Tak tahu saya teratuk kat saya sendiri tu. Komini punya aku ni komini lagi. Astagfirullah. Komini lagi. Itu tempat muhasabah ini. Supaya kita boleh keluar daripada sikap lifestyle kita ni duk pandang tawajuh ke makhluk. Pasal tak kena kaedah akidah tauhid Allah Ta'ala ni. Tauhid hakiki Allah Ta'ala ialah bila kita hanya
tawajuh ke Allah Ta'ala, Allah saja yang menunai hajat. Makhluk ni, biar sampai tahap tenggelam ke makhluk. Bukan maksudnya tak ambil makhluk. Makhluk, ambil makhluk, di atas jalan makhluk. Tapi tawajuh hati dia, asyhadu kita, Allah, dia tunai hajat makhluk. Okay, itu pelajaran kita. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti tahun depan lah. Tahun depan tu, bulan depan lah. InsyaAllah, perbincangan kelima, ada i'rab, nafi, isbat. Dia mungkin berat sikit lah kan. Pasal ada i'rab tu. Tapi yang berat, biarkan yang berat, yang ringan nanti boleh ambil rasanya. InsyaAllah boleh ambil. Cuma next change coming soon. InsyaAllah. Soalan kalau ada. Kita ada. Empat intibarat. Allahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwaratal arda min nuri syamsika wa abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ta'alana abwabal ma'rifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bifadlika wa judika birahmatika ya arhamar rahimin. Bijahi Sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam.